Tok Mulung hanya ketawa sambil tepuk bahu Hadi. Dia semakin pelik. Malam semakin sepi. Hadi masih lagi duduk dekat anak tangga rumah Salimah dan berbual dengan Tok Mulung. Dia ralit melayan Tok Mulung. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Dalam video kali ni saya akan ceritakan kisah anak kerak yang ditulis oleh Puan Ida dalam novelnya yang bertajuk Anak Kerak. Saya telah mendapat izin daripada beliau untuk ceritakan kisah ni. Banyak lagi kisah-kisah misteri yang ditulis oleh beliau. Kalau sahabat semua nak baca kisah-kisah seram yang lainnya, boleh klik link Facebook group beliau Bila Cik Ida Menulis yang saya letakkan di bawah. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. Adin! Salimah panggil anak lelaki dia yang tengah duduk merenung hutan belukar dekat tepi rumah mereka. Kesian Adin. Hadi memang tak patut bagi kasih macam tu. Walaupun Adin tu bukan anak kandung dia, tak patut dibuat macam tu. Apa salahnya bagi kasih sama rata? Darah daging dia tentulah ada kaitan dengan Hadi. Hanani dan Adin lahir daripada rahimnya juga. Mereka adik-beradik, bukan orang lain. Salimah panggil Adin lagi. Kemudian dia menghampiri anaknya tu. Dia pandang Adin dengan rasa kasihan dan sentuh lengan Adin yang berbirak tu dengan perlahan. Adin menahan kesakitan. Salimah hulur minyak gamat sambil berkata, "Nah, sapu minyak gamat ni? Mak minta maaf Adin, mak tak dapat buat apa-apa." "Tak apa mak, Adin dah biasa." Adin sapu minyak gamat dekat tangan dia dengan perlahan. Salimah berkata lagi, "Mak hantar Adin duduk dengan Tok Mulung, nak tak? Tolong temankan Tok Mulung ya. Dah lama Tok minta Adin duduk dengan dia." Sebenarnya Tok Mulung, bapa saudara Salimah yang tinggal di Tanah Merah tu, memang dah lama minta Adin dari Salimah ni. Tapi dia tak sanggup. Dia sayangkan Adin. Namun sejak kebelakangan ni, sikap Hadi, suami barunya tu, dah tak sama sejak Hanani lahir. Dia teringat kata-kata Hadi sebelum suaminya tu lesap hilang entah ke mana. "Adin anak engkau, bukan anak aku. Tapi dulu awak sendiri tahu saya ni janda anak satu. Awak janji takkan sia-siakan kami. Tapi sejak ada Hanani, kenapa awak berubah?" Adin tu nakal, tak nak dengar cakap. Memang sebiji ikut perangai bapak dia yang dalam penjara tu. Tak lama lagi dia pula yang akan duduk dengan bapak dia. "Adin anak saya tahu dia bukan anak yang nakal. Tak dengar kata, mesti ada sesuatu yang menyebabkan Adin jadi macam tu. Cuma dia je yang tak nak bercakap." Baran Hadi semakin menjadi-jadi. Pantang silap sikit, badan Adin jadi mangsa. Adin bersuara, "Mak tak kisah Adin duduk dengan Tok Mulung?" "Mak dah tak kisah. Adin pun dah habis sekolah. Sementara nak tunggu keputusan, Adin tolonglah Tok Mulung dekat kedai. Kesian Tok, seorang-seorang je jaga kedai." "Betul ke mak? Kalau macam tu, esok Adin pergi ke Tanah Merah. Tapi mak tak apa ke kalau Adin tak ada?" "Ayah kan ada. Biar dia buat semua untuk mak dan Hanani. Lagipun Hanani tu anak kandung dia." Salimah memang nampak Adi betul-betul sayangkan Hanani, sama macam disayangkan Adin masa mula-mula mereka kahwin dulu. Tapi sekarang Hadi dah berubah. Salimah berkata, "Mak tak tahu mana silapnya. Dia berubah sikap sampai macam tu sekali." "Mak, ayah Adin dalam penjara sana." Adin terus bangun. Dia benci nak panggil Hadi tu ayah. Dia betul-betul tak sukakan Hadi dan tak nak bercakap apa-apa pasal Hadi. Tapi walau macam mana pun, Hadi tu tetap suami maknya. Dia berharap Hadi hargai maknya tu. Kalau terjadi apa-apa dekat mak dia, siaplah, bunuh pun dia sanggup. Kemudian Adin ambil basikal. Dia nak cari palpifon, nak telefon Tok Mulungnya. Esok dia dah nak berangkat ke Tanah Merah. Di pertengahan jalan, dia berselisih dengan ayah tirinya. Sikit pun dia tak pandang Hadi. Adin berkata dalam hati, "Suka hati kau lah, jangan sampai kau buat mak aku sudah." Dipendekkan cerita, selepas Adin telefon datuk saudaranya tu, dia mengayuh basikal balik ke rumah dengan hati yang cukup gembira. Tapi kegembiraannya tak lama. Sebaik saja dia dengar maknya tengah bertekak dengan ayah tirinya. Adin simpan basikal, senyap-senyap dia duduk dekat bawah rumah, pasang telinga. Adin dengar mak dia berkata, "Awak boleh fikir Adi, saya dengan anak-anak pun makan pakai ala kadar je. Macam mana awak nak sara dua buah keluarga? Pandailah aku nak bagi korang makan. Bersyukurlah dapat makan dari tak makan langsung."
Saya akan izinkan kalau awak mampu, tapi jangan menikah dekat sempadan. Pergi mohon dekat pejabat agama, ambil borang poligami. Engkau sengaja kan Salimah? Kalau aku pergi pejabat agama, mesti tak lepas. Tak ada pendapatan tetap, tak ada slip gaji, mana dapat nak poligami? Kalau dah tahu, kenapa benda tu juga yang awak nak? Susahlah nak bercakap dengan orang bijak macam kau ni. Aku dah suka, ada aku kisah semua tu. Daripada aku buat maksiat, baik aku kahwin. Milah tu pun mampu sara diri dia sendiri, tak perlu duit aku. Janji kami dapat kahwin. Ikut suka awak lah. Nanti kalau sesak, jangan susahkan saya. Ikutlah apa pun yang awak nak buat, Adi. Maknya terus diam. Adi nampak Hadi keluar dari rumah tu. Dia berkata dalam hati, hidup pun susah, pemalas, harap duit mak aku je, ada hati nak kahwin lain. Darahnya menyirap, dadanya terasa panas. Kalau ikutkan hati, memang dia nak tumbuk je muka Adi. Mampus lagi baik. Kemudian Adin keluar dari bawah rumah tu, naik ke atas dan pergi dekat mak dia yang tengah susukan Hanani. Adin bersuara, "Mak, Adin dah balik. Dah telefon tok kamu?" "Dah mak. Tok suka bila Adin cakap nak pergi sana besok." "Mak, Adin minta maaf sebab tak cakap dengan mak benda ni dari dulu." "Kenapa Adin?" "Sebenarnya dah lama Adin tahu ayah dengan makcik Milah. Sebab itulah ayah selalu pukul Adin. Adin tahu rasa dia buat maksiat dengan makcik Milah." "Allahu Akbar. Adin tengok sendiri ke mereka berzina?" "Memang nampak mak. Adin tak nak cakap sebab benda ni menjijikkan. Adin pernah cakap dengan ayah pasal ni dan ugut nak bagi tahu mak. Sebab itulah dia selalu pukul Adin, suruh Adin tutup mulut. Adin dah besar. Dekat sekolah ustaz dah ajar hukum hakam mak. Adin tahu semua tu." "Sampai macam tu sekali rupanya." "Biarlah Adin. Kalau dia rasa kahwin dua tu lagi baik, mak tak nak halang. Adin tunggu ayah keluar dari penjara mak. Hukuman ayah tinggal 5 tahun lagi Adin." Adin tahu. Kemudian Salimah pandang Adin. Macam mana Adin boleh tahu? Padahal Adin baru 7 tahun masa bekas suaminya tu kena tangkap sebab kes dadah dekat sempadan. Nasib baik jumpa dadah dalam kereta tu tak banyak. Terpaksa bekas suaminya tu mengaku dia jadi pusher kecil-kecilan. Tiba-tiba Adin bersuara, "Adin pergi melawat ayah dekat penjara. Adin tak bagi tahu mak pun." "Adin pergi dengan tok. Mak ingat tak masa cuti sekolah lepas? Adin duduk dengan tok sekejap." "Ayah kamu sihat Adin?" "Dah 10 tahun tak dengar khabar." "Ayah sihat. Ayah dah tua mak. Dan ayah dah banyak berubah. Mungkin penjara menginsafkan dia. Alhamdulillah. Semoga penjara tu mengajar ayah menjadi manusia baik." "Tapi mak..." "Kenapa Adin?" "Tak ada apalah mak. Mak, ayah Hadi tu memang tak akan berubah. Adin garanti dia akan terus bermuka dengan makcik Milah tu. Ikut Adin ke rumah Tok Mulung mak. Adin tahu kan tempat seorang isteri di sisi suami. Kalau suami tu tak langgar hukum, wajib mak taat." Salimah terdiam. Terang-terang Hadi lakukan dosa besar. Dia boleh tinggalkan suaminya tu, tapi Hanani anak Adi. Dia tak nak Hanani jadi macam Adin, tak berayah. Adin berkata, "Sampai bila mak nak tanggung susah macam ni?" Tok Mulung satu-satunya bapa saudara maknya yang sangat kaya. Hartanya makan tak habis. Hanya mereka berdua je waris yang ada. Kalau Tok Mulung dah tak ada, mereka lah yang akan mewarisi semua harta Tok Mulung. Salimah berkata, "Susah ni hanya sedikit dugaan dari Allah Adin. Tapi mak, rezeki tu semua kita kena usaha juga mak." "Adin nampak mak berusaha kan?" "Ya, Adin nampak. Tapi kesusahan mak bukan pada kebendaan. Mak susah hati dengan sikap ayah Adi. Adi berterus terang dengan apa yang dia nampak selama ni. Jangan ingat, bila dia tak peduli, dia tak memerhati. Dia nampak maknya tak kisah sangat dengan harta dunia. Tapi dia tahu maknya cukup susah hati." Salimah termenung. Entah kenapa cepat betul dia tergoda dengan Hadi bila Hadi suruh dia minta cerai dengan Rifki. Sedangkan dia memang dah berjanji nak tunggu suaminya tu. Rupanya Allah nak menguji dia anak beranak. Dia redha dengan ujian yang dialami. Selagi dia mampu sabar, dia akan bersabar walaupun hatinya dah tawar terhadap Hadi. Salimah berkata, "Mak takkan biarkan ayah Hadi buat maksiat. Biarlah dia nak kahwin pun, mak akan berusaha untuk Hanani dan Adin." Adin terdiam. Maknya dah buat keputusan. Dia tak boleh berkata apa-apa, walaupun hatinya memberontak tak suka. "Aku nak duit Adi." "Duit apa lagi Milah? Sejak Adi berkahwin dengan Milah, Milah asyik minta duit je. Bagilah banyak mana pun, tak pernah cukup. Dia sendiri naik bosan dengan sikap pemboros Milah tu." Milah berkata, "Aku nak ke klinik. Dalam perut aku ni ada anak kau agaknya. Dah 2 bulan aku tak datang haid." "Kau mengandung? Bukan kau cakap kau makan pi perancang ke?" "Aku terlupa nak makan lah."
Kau ni menyusahkan aku lah Mila. Aku mana ada duit. Lagipun kau janji tak akan susahkan aku, tak akan beranak. Ni anak dalam perut kau tiba-tiba ada pula. Habis tu kau nak salahkan aku pula. Kau tu yang gelojoh. Pandai kau lah nak cari duit. Aku tak ada duit. Salimah pun dah lama tak bagi aku duit. Hadi terus sambung balik tidur tanpa pedulikan Milah yang tak habis-habis membebel. Dia muak dengan sikap Milah. Sebelum kahwin, manis bukan main. Tak kisah walaupun dia tak ada kerja. Sampai masa semua dia bongkar, dia ungkit, sampai bernanah telinga nak dengar. Nak balik rumah Salimah, dia langsung tak nak pandang muka Hadi lagi. Hadi tengok Salimah makin mewah dengan duit yang Adin bagi. Malu pula dia nak minta duit Adin, disebabkan dia selalu belasah Adin sesuka hati. Semuanya salah dia. Sebab nak tutup aib sendiri, Adin yang jadi mangsa. Hadi berkata, kau berhenti memekak boleh tak Milah? Sesaklah telinga aku dengan kau membebel. Hadi terus bangun. Milah asyik membebel tak habis-habis. Salimah tak pernah buat dia macam tu. Malah sentiasa layan dia dengan baik, walaupun dia buat macam-macam hal dekat Salimah dan Adin. Nak menyesal memang dah tak berguna. Dia pakai baju dan terus keluar rumah. Hidup orang berdosa memang tak akan aman. Tiba-tiba Milah bertempik. Kau nak ke mana Hadi? Berambus. Rumah ni macam neraka dah. Bagus, berambus. Pergi mampus. Aku doakan kau mampus kena langgar lori todi. Hadi buat tak tahu je. Dia terus balik rumah Salimah. Salimah yang tengah layan Hanani tak pedulikan Hadi. Dah 4 bulan baru hari ni nampak muka. Hanani pun dah pandai berdiri, tinggal nak melangkah je lagi. Hadi tak pernah peduli. Hari ni tiba-tiba pula muncul. Apa dah jadi? Salimah malas nak tanya. Padanya Hadi dah tak penting lagi. Hadi bersuara, Sal, buatkan aku air. Kemudian Hadi buka baju dan terus duduk atas kursi dekat Salimah. Salimah bangun dan terus ke dapur tanpa berkata apa-apa. Tak lama kemudian Salimah datang dengan segelas air kosong. Salimah 1000 kali lebih baik daripada Milah. Milah tahu nak melawar je. Keperluan dia sebagai suami, Milah tak ambil peduli. Nak air, buat sendiri. Nak makan, pergi kedai makan. Baik tak payah berbini. Yang tip-topnya hanya diranjang je. Itu je kelebihan Milah yang tak ada pada Salimah. Hadi bersuara lagi, Sal, kau ada duit? Duit saya tak ada, tapi duit yang Adin kirim adalah, kalau awak nak. Sengaja Salimah tekankan nama Adin. Memang dia dah tak buat kuih sejak Adin bekerja dengan Tok Mulung. Segala keperluan dia dan Hanani memang Adin yang uruskan. Duit belanja, duit lampin pakai buang Hanani, bil air, bil api, semua Adin yang uruskan. Hadi mendengus. Duit Adin tu yang dia tak nak. Kemudian Hadi bangun, pakai baju balik dan keluar rumah tanpa bersuara. Salimah dah tak kisah. Dia terus bermain dengan Hanani. Hadi balik atau tak, dia memang dah tak ambil peduli. Kalau Hadi nak ceraikan dia sekalipun, dia dah tak kisah. Salimah dah selesa dengan hidup dia sekarang. Buat apa nak semakkan otak dengan Hadi? Tak mendatangkan untung sesin pun. Sesampainya Hadi ke rumah Milah, Milah bertanya, kau pergi mana? Balik rumah Salimah? Kalau aku balik rumah Salimah pun, apa kau kisah? Dia bini aku juga. Sejak bila pula kau tahu Salimah tu bini kau? Bukan kau selalu kutuk-kutuk dia ke? Walaupun aku selalu kutuk dia, dia masih layanan aku dengan baik tau. Bukan macam kau, makan tidur je tau. Baru sekarang pula kau fikir pasal layanan aku. Sedangkan sejak dulu lagi kau dah tahu aku ni macam mana. Aku ke klinik, memang aku mengandung 2 bulan lebih. Pandai kau lah nak bagi anak kau makan nanti. Milah terus masuk ke dalam bilik. Hadi pegang kepala dia. Sesak betul rasanya. Lepas satu-satu boleh datang. Tak boleh jadi ni. Dia kena buat sesuatu. Dia capai kunci motosikal, terus keluar menuju ke hujung kampung. Ada kedai minum yang tersorok dekat situ. Tempat geng-geng pemalas melepak. Bila sampai dekat situ, Syamil, kawan Hadi yang tengah main daun trup, bertanya, Oi Hadi, mana kau? Dah berapa hari aku tak nampak. Sibuk dengan Milah lah tu. Apa kau peduli kalau aku tidur dengan Milah pun? Dia bini aku. Sedangkan bukan bini pun kau tidur sampai lebam Hadi. Mel, pinjam aku 100. Mana aku ada duit banyak macam tu. 50 pun tak apa. Tengok muka kau ni kan, aku kesian. Aku ni malas-malas pun bini aku tak pernah kedekut nak bagi aku duit. Kau ni yang tak tahu dia untung. Kalau kau dengan Salimah, tak adalah kau macam ni, tahu? Syamil seluk poket seluarnya. Dia keluarkan duit RM50 dan bagi pada Hadi. Hadi berkata lagi, Milah tak sama macam Salimah. Padan muka kau, elok dapat bunga mawar. Yang tai ayam tu juga yang kau kejar. Milah tu stop pakai buang jadi. Bukan kau seorang je, kami semua pun dah merasa. Kau je yang bodoh pergi kahwin dengan Milah tu, kenapa? Kemudian Hadi bangun. Lagi lama dia dekat situ, lagi sakit hati dia. Hari dah nak senja. Sebelum ada yang makan malam dengan penumbuk,
baik dia belah. Hadi ikut jalan kampung yang biasa dia lalu. Tiba-tiba dia rasa pelik. Tak pernah dia rasa suasana sunyi macam tu. Tiba-tiba je dia rasa takut. Tak semena-mena motor dia semput dan mati dekat tengah jalan. Hadi merungut. Celaka, masa ni jugalah kau nak mampus. Hadi parking motosikal dia dekat tepi jalan. Dia pandang sekeliling. Gelap, lampu pun tak ada. Dia tak ada pilihan lain kecuali tolak motosikal buruknya sampai ke rumah Salimah. Hanya rumah Salimah je yang dekat masa tu. Mencungap juga dia tolak motor dia. Sebaik sampai dekat rumah Salimah, rumah tu gelap gelita. Mana Salimah pergi? Siang tadi ada. Hadi pusing ke belakang rumah. Memang berkunci. Entah ke manalah Salimah. Hadi baru je nak pergi, tapi tak jadi. Sebaik saja dia ternampak kelibat seseorang dekat bawah rumah. Hadi tegur, "Siapa tu?" Dia menghampiri lembaga yang terconggok dekat bawah rumah tu. Lembaga tu berdeham. Hadi terpaku, macam pernah dia dengar suara tu. Hadi bertanya, "Tok, aku ni. Aku sengaja menyinggah nak tengok Salimah, tapi dia tak ada pula. Saya pun tak tahu Salimah ke mana. Mungkin ke Tanah Merah, tapi mungkin dia ikut Adin ke Kuala Lumpur tu." "Adin ke Kuala Lumpur? Tapi apa Tok buat dekat sini pula?" "Aku tak ikut Adin. Aku datang nak tengok Salimah. Mana tahu kalau Adin datang jemput dia pula." Perlahan-lahan lembaga tu keluar dari bawah rumah. Hadi cepat-cepat ulur tangan bersalaman dengan lelaki yang cukup dikenal tu, iaitu Tok Mulung, bapa saudara Salimah yang banyak bantu mereka sekeluarga selama ni. Tok Mulung bertanya, "Aku dengar kau dah kahwin lain." "Ya Tok, bini saya tengah mengandung anak sulung sekarang." "Dengan tak ada kerja ni pun kau sanggup berbini dua, Hadi? Tengok muka kau pun aku kesian. Tak berduit. Kau ni sebab nafsu je sanggup buat macam-macam. Kau nak duit? Nak kaya? Tok nak bagi saya duit ke?" "Kau jangan ingat senang-senang aku nak bagi kau duit, Adi. Kau kenalah buat sesuatu kalau kau nak kaya. Bukan malas macam ni, duduk goyang kaki. Duit tak jatuh dari langit kalau kau tak usaha. Puas usaha dah Tok. Kerja bukan tak ada, tapi asyik kena main dengan toke je. Gaji tak bayar, duit kena sapu. Macam lebay malang. Benda tu semua buat saya jadi malas Tok." "Kau tak boleh lembik. Kau anak jantan. Kau tengok aku ni harta aku makan tak habis." Tok Mulung tunjuk beg dia yang penuh berkepuk dengan duit tu. Terbeliak biji mata dia tengok duit tu bermacam-macam warna. Yang pasti duit berwarna ungu lebih tebal berbanding duit yang berwarna lain. Hadi berkata, "Ajarlah saya Tok, macam mana nak kaya macam tu. Kawan kau Syamil, macam mana Tok kenal Syamil tu?" "Aku tahulah. Kenapa kawan saya tu Tok? Kalau kau nak kaya, nak senang lenang, kau kena bersedia dengan apa yang aku nak. Ini untuk diri kau juga. Aku akan tolong sampai kau senang lenang." "Apa maksud Tok? Apa kena-mengena dengan Syamil pula? Saya tak faham Tok." Tok Mulung hanya ketawa sambil tepuk bahu Hadi. Dia semakin pelik. Malam semakin sepi. Hadi masih lagi duduk dekat anak tangga rumah Salimah dan berbual dengan Tok Mulung. Dia ralit melayan Tok Mulung. Hadi pandang Milah yang sedang duduk menghadap cermin sambil bersulik. Milah bertanya, "Kau ke mana?" "Aku ada urusan malam tadi." "Melepak dekat rumah Salimah? Peduli apa kau dengan Salimah? Cemburu?" "Bila masa aku cemburukan Salimah? Perempuan tu mereput, tak ada apa-apa pun yang boleh tarik perhatian kau." Milah memang bencikan Salimah. Sejak dulu Salimah selalu bernasib baik. Hidupnya walaupun susah, dia sentiasa jadi pujaan lelaki. Dulu Rifki gilakan Salimah, sanggup lelaki tu tinggalkan dia. Bila Rifki kena tangkap polis, Hadi pula ambil kesempatan. Kedua-dua lelaki tu adalah lelaki yang dia suka. Hadi berbaring sambil berkata, "Tak payahlah nak cemburukan Salimah tu Milah. Dia bukan ada dekat rumah pun. Entah ke mana perginya. Kau sindir aku. Habis semalaman kau tak balik, kau ke mana?" "Aku jumpa Syamil, main dam sampai pagi. Dia malas nak balik. Biasalah lelaki kalau bini tengah mengandung, mulalah nak cari ketenangan. Malas nak layan kerenah bini yang macam-macam." Milah cubit lengan Hadi. Hadi berkata lagi, "Kenapa kau pula yang tersindir? Terasa? Malas aku nak layan kau ni. Pandai kau lah nak makan ke apa ke. Aku nak balik rumah mak aku seminggu dua ni. Aku bencilah bau badan kau, dah macam bau bangkai. Ikut suka hati kau lah Milah. Tak ada kau pun aku aman je hidup." Hadi tak kisah pasal Milah yang langsung tak hormatkan dia. Badan bau bangkai ni jugalah yang Milah selalu peluk. Bila dah mengandung, baru nak bau macam-macam. Betul kata Syamil, perempuan mengandung memang mengada-ngada. Tapi Salimah pula tak macam Milah. Hadi bandingkan Salimah dan Milah macam langit dengan bumi. Lantaklah nak balik ke tak, dia tak peduli. Hadi teringat Tok Mulung. Orang tua tu tiba-tiba rajin pula melayan dia malam tadi. Mereka berbual sampai ke subuh. Dia tertidur dekat anak tangga rumah Salimah. Tahu-tahu orang tua tu dah hilang, entah ke mana perginya. Hadi teringat perbualan dia dengan Tok Mulung semalam. "Kau nak senang?
Mestilah nak Tok. Siapa tak nak senang? Hidup susah bukan bahagia pun. Aku nak kongsi sesuatu dengan kau. Kau nak? Mestilah nak Tok. Sambil menggulung rokok daun yang dikeluarkan dari beg sandangnya, Tok Mulung menjawab, aku pun bukanlah senang nak capai kedudukan aku sekarang ni. Sejak bila Tok merokok? Lama dah aku merokok. Aku tak tunjuk je. Sikap buruk jangan tunjuk pada anak isteri. Tadi Tok cakap pasal Syamel. Kenapa Tok? Adalah benda yang aku nak tanya kau pasal dia. Bini Syamel tu anak sulung kan? Setahu saya, ya Tok. Kenapa? Syamel tu pun anak sulung, betul? Ya Tok, setahu saya macam tu lah. Senang kerja aku. Dah lama aku perhati. Susah nak dapat anak sulung daripada kedua ibu bapa sulung ni. Apa maksud Tok? Kau nak kaya kan? Aku bersusah payah buat semua benda, tapi hidup aku tak pernah senang. Sampai satu masa aku jumpa manusia ni. Bila aku berniaga, perniagaan aku lingkup. Aku bankrupt. Bila aku mula balik, ada je tak kena. Sehingga lelaki ni datang tawarkan aku barang berharga. Siapa yang Tok jumpa? Seseorang yang sempurna, yang bagi aku segalanya. Sampai satu tahap aku lagi percayakan dia daripada Tuhan. Hadi telan Alio dengar Tok Mulung cakap macam tu. Dia terfikir sesuatu. Tok Mulung bertanya lagi, kau nak kaya? Hidup senang lenang? Aku ajar kau. Kalau kau dapat cari apa yang aku nak, kau memang akan kaya raya. Apa yang Tok nak? Aku bagi kau kecil-kecil je dulu, bagi kau merasa mewah sikit, sebelum kau dapat kemewahan yang sebenar. Tok cakap je apa yang Tok nak, saya cari. Aku nak kau cari lesung batu yang berlubang di bawahnya. Benda senang je Tok. Kau cari dulu, kemudian kau datang cari aku pada malam ke-15 mengikut kalender hijrah. Jumpa aku di pondok durian dekat kebun aku, ujung kampung sana. Ingat, tepat jam 12 malam kau mesti datang. Kalau saya tak dapat cari sebelum malam ke-15 tu, macam mana pula Tok? Kau mesti dapat punya. Kalau kau nak ajak kawan, kau boleh ajak Syamil. Aku nak berkenalan dengan kawan kau tu. Tok Mulung hulurkan rokok kepada Hadi. Sambil hisap rokok tu, Hadi berangan-angan, kalaulah dia dapat apa yang Tok Mulung nak, mesti dia akan dapat habuan seperti mana yang dijanjikan. Tak banyak pun dia tak kisah, asalkan dia boleh menafas. Ni memanjang semput, asyik tak berduit je. Dia nak Milah layan dia balik macam dulu, atau Salimah datang melutut dekat dia. Bersusah payah dia dapatkan Salimah daripada Rifki, tapi dia sia-siakan. Dia sayangkan Salimah sejak dari zaman remaja lagi, tapi Rifki yang dapat. Dengki yang terpendam terbawa-bawa sehingga dia sanggup pula kenakan Rifki. Tok Mulung berkata, kalau berangan tapi kau tak usaha pun tak guna. Hadi tersengih. Orang tua ni tahu pula apa yang difikirkan. Apa kau nak kisah? Bukan setakat 2, 4 pun kau boleh kalau kau nak. Bini? Cukup 2 lah Tok. Yang 2 ni pun selalu buat saya pening kepala. Mereka tak buat kau pening kepala Hadi. Kau yang buat bini-bini kau macam tu dengan perangai kau. Tak berduit satu hal, yang penting sekarang ni duit, duit, duit. Tok Mulung tayang dekat muka Hadi. Duit yang bergulung-gulung. Hadi telan Alio, macam nampak makanan sedap pula. Tok Mulung berkata lagi, aku kesian dengan kau. Nah, Tok Mulung bagi duit dekat Hadi. Hadi tersenyum. Tiba-tiba, aku nak duit. Suara Milah memecah ingatan tentang Tok Mulung malam tadi. Dia pandang Milah yang dah bersiap. Kata nak balik seminggu 2, tapi gaya bawa barang macam tak nak balik rumah dah. Hadi bangun dan seluk poket seluarnya. Teringat duit yang Tok Mulung bagi malam tadi. Dia belik duit tu. Malam tadi gelap gelita, jadi dia tak nampak berapa nilai duit tu. Mata dia terbeliak. Not 100 bergulung diikat getah. Ada 25 keping semuanya. Milah tanya, banyak duit kau? Ada orang bagi. Senang betul orang bagi duit dekat kau. Pelik juga Milah. Siapalah yang baik sangat bagi Hadi duit? Kawan-kawan dia semuanya haprak, macam Hadi juga. Tahu menghabiskan duit bini je. Milah berkata, aku dah nak pergi ni. Bagi aku 1000. Apa kau nak buat dengan duit banyak-banyak ni? Kau ingat semua yang ada pada badan aku ni free ke? Ni ada dalam perut aku ni pun ada kosnya tau. Jangan nak lepas tangan pula. Bak sini duit. Semua benda kau nak kira dengan aku kan Milah? Mestilah kau ingat semua benda dalam dunia ni free. Hadi, nak cari pelacur pun kau kena bayar tau. Aku ni bini kau. Nafkah kau kena bagi. Kalau tak nak bagi, jangan nak berbini. Dasar betina mata duitan. Terkejut Milah. Tak pernah Hadi menjerit dekat dia selama ni. Takkanlah sebab duit 1000 Hadi marahkan dia macam tu sekali. Dia berkata, kau tak nak bagi tak apa Hadi. Aku tak akan balik sini lagi. Kau tunggulah nasib kau nanti. Berambus, apa aku nak kisah? Kalau kau nak aku ceraikan kau sekalipun, aku akan buat. Milah terkejut. Tiba-tiba Hadi jadi berani. Milah berbisik sendiri, pelik pula aku dengan Hadi ni. Ilmu mak hitam tiba-tiba hilang tarinya. Apa dah jadi ni? Mustahil. Milah
pandang Mak Hitam yang sedang asyik melihat ke dalam air dekat depan dia. Jari telunjuknya memutar-mutar air dalam mangkuk tu. Kemudian dia ketuk perlahan hujung jarinya pada bibir mangkuk putih tu. Milah bertanya, "Kenapa Mak Hitam? Kenapa Adi tiba-tiba berani tengking saya? Amalan kau tiba-tiba jadi tawar. Tiba-tiba jadi tawar? Mesti ada sebabnya kan? Engkau ada lalu bawa hampai kain?" "Tak ada pula. Dekat rumah memang saya mengelak lalu bawa hampaian kain. Baju saya jemur dekat tempat yang memang saya boleh lalu. Kau ada buat apa-apa yang lain?" "Tak ada. Minyak pun saya simpan elok-elok. Saya suruh atas lemari. Mustahil ada jumpa pula." Milah memang yakin dengan minyak yang dah dijampi tu. Penat dia mandi bunga selama 7 hari berturut-turut, cari buah limau 7 biji yang gugur ke tanah, bunga yang ada air embun, merdah berluka tepi sungai, semata-mata nak mandi dekat bawah jambatan lama. Kemudian Mak Hitam bersuara, "Salahnya bukan pada kau ni." "Habis pada apa Mak Hitam kalau bukan saya? Ada seseorang tawarkan sihir pemisah dan penunduk ni. Aku tak boleh tolong kau, Milah. Ilmu aku tak seberapa. Kalau kau ada duit, aku syorkan kau pergi jumpa guru aku." "Mana ada duit Mak Hitam? Sekarang ni susah sangat nak minta duit dari mereka. Sejak saya kahwin dengan Hadi, semua takut dengan dia. Mungkin mereka tahu sejauh mana Hadi boleh mengganas." "Carilah dulu." "Saya cubalah Mak Hitam. Ni pun saya nak balik kampung tengok mak abah saya. Kabarnya mereka baru jual tanah. Dapat sikit jadilah. Kau kalau buat duit memang laju. Kalau bukan sebab duit, jangan haraplah kau nak balik jumpa mak abah kau tu kan." Hairan aku, adik-beradik engkau yang lain elok pula tak berbunyi-bunyi dengan perangai tak semenggah kau ni, Milah. Mak Hitam menggelengkan kepala. Sekejam-kejam dia pun, selama hayat mak ayahnya ada, dia jaga juga. Milah ni perangai dia lain sikit. Selama dia jadi bomoh ni, Milah yang selalu desak dia. Mula-mula tu memanglah dia suka, tapi lama kelamaan, bila selalu kena desak, dia pun dah tak sanggup nak melayan lagi. Sementara tu Hadi dekat rumah, bila tengok Milah dah keluar, dia pun start motosikalnya dan keluar pergi cari Syamil. Dia nampak Syamil tengah duduk termenung dekat warung tempat mereka selalu melepak tu. Kawan-kawan yang lain entah ke mana perginya. Hadi tegur Syamil, "Kau tak kerja ke Syamil?" "Mana aku ada kerja sekarang ni. Kau lupa ke? Amir kan dah kena tangkap." "Oh, lupa pula aku, Amir dah kena tangkap. Cari geng lain lah. Sekarang ni susah lah Hadi. Barang dari sebelah sana susah nak bawa masuk. Kawalan semakin ketat. Tokan kecil-kecilan macam aku ni memang tak boleh cari makan. Ada tokan besar dah kena sumbat masuk penjara. Memang stok mati. Carilah kerja lain Mel. Tukar pula. Yang tak ada risiko dia cekup pak polisi." Hadi tergelak. Dia seluk poket seluarnya. Dia ambil duit bagi dekat Syamil, RM100. Syamil berkata, "Banyak ni. Kau pinjam aku baru RM50 je. Ambil lah, aku ada duit sikit, boleh kongsi. Tapi aku ada benda nak ajak kau buat ni." Mata Hadi pandang sekeliling kedai yang kosong tu. Kemudian Syamil tanya, "Apa dia? Kau nak duit kan? Tinggal berapa bulan je lagi bini kau nak bersalin. Duit dah ada? Ni aku nak ajak kau cari duit. Kalau kau nak. Apa projek? Baik punya projek. Kau tahu dekat mana kita boleh dapatkan lesung batu berlubang di bawahnya?" "Lesung batu berlubang? Weh, payah tu. Kau tahu je lah berapa punya lama nak tunggu lesung batu tu berlubang. Makan tahun kot. Itulah nak kena riki-riki ni. Kau nak buat apa dengan lesung batu berlubang tu Hadi?" "Adalah, tapi aku nak sebelum 15 hari bulan ni. Tak lama lagi dah. Dalam 12 hari je lagi." Hadi tak bagi tahu Syamil apa dia nak buat dengan batu lesung tu. Lagipun Tok Mulung memang tak bagi tahu dia apa-apa pasal tu. Yang pasti Tok Mulung takkan gunakan lesung batu tu untuk tumbuk sambal belacan. Syamil berkata, "Nantilah aku cuba tanya. Aku pun cari juga ni." Tiba-tiba Kak Saudah menyampuk cerita Hadi dan Syamil. Kak Saudah bertanya, "Cari apa Hadi?" Hadi dan Syamil saling berpandangan. Kak Saudah dah lama buka kedai, mesti dia ada benda tu. Hadi bersuara, "Saya cari batu lesung berlubang Kak." "Kau nak buat apa Hadi? Berubat ke?" "Ya Kak, nak berubat. Badan saya ni Kak, banyak sangat setannya. Setan pemalas. Memang patut pun kau pergi berubat Hadi. Tapi benda macam ni, berubat macam mana pun, kalau kau tu memang dah jenis pemalas jugalah. Tak payah risaulah. Kalau jadi projek ni, kita bagi sama rata. Mana tahu lepas tu ada lagi projek besar yang boleh buat kita jadi kaya raya." Masalahnya, projek apa yang dia nak buat dengan Tok Mulung ni, dia pun tak tahu. Jadi dia hanya sebut projek je dekat Syamil. Kemudian Syamil balik rumah. Sebaik saja dia dan Hadi berjanji nak jumpa nanti. Malah isteri Syamil tengah tunggu dia dekat rumah. Kesian pula dia tengok muka Malah pucat je, macam tak cukup vitamin. Tapi dia tengok banyak pula vitamin yang Malah bawa balik daripada klinik. Mesti Malah tak makan vitamin tu. Malah tanya, "Mana abang pergi?" "Cari kerja Malah." "Kenapa ni? Macam tak sihat je abang tengok."
Penat bang, cepat betul badan ni penat. Orang mengandung biasalah macam tu. Janganlah buat macam-macam, duduk je rehat. Nanti abang tolong Mala buat kerja rumah. Syamil cakap je nak tolong isteri dia buat kerja rumah. Selama mereka bernikah setahun lepas, semua kerja rumah Mala yang buat. Mala bersuara, abang tu cakap je pandai. Tadi doktor cakap kandungan saya dah 25 minggu. Dah boleh beli barang baby sikit-sikit. Abang ada duit tak? Kalau buat duit ni memang kena cakap slow-slow. Sejak kebelakangan ni Syamil lebih banyak duduk rumah je, tak bekerja lagi katanya. Kalau tak bekerja lagi, mestilah tak berduit. Jadi kalau buat duit ni memang sensitif. Syamil berkata, duit simpanan abang tinggal sikit je lagi Mala. Abang tak ada kerja, jadi duit simpanan kena backup belanja sikit. Harap abang dapatlah kerja sebelum saya bersalin. Mala sebenarnya tak kisah sangat. Kalau dah terdesak, boleh je dia minta duit daripada mak dan abahnya atau adik-beradiknya. Mereka akan bantu apa yang perlu. Selama ni pun kalau Syamil tak bagi duit, memang maknya yang hulurkan duit belanja dekat dia. Syamil berkata, abang cubalah cari duit ni. Mala jangan bimbang. Mala nak bersalin, mesti abang dah dapat kerja. Carilah kerja baik-baik bang. Mala pandang muka Syamil. Suaminya tu bukan tak berpelajaran, sekolah sampai SPM, tapi dia tak nak usaha cari kerja yang elok sikit. Entah kenapa Mala ni redha je dengan perangai suami dia tu. Tak ada kerja tak apa, asalkan suami ada depan mata. Nasib baik mak dan abahnya ada membantu juga, jadi dia rasa tak susah sangat. Kemudian Mala terus melangkah menuju ke dapur. Perutnya terasa lapar. Bayinya pula asyik menendang je. Rasa lapar agaknya. Hari ni dah 15 hari bulan. Malam ni kau hantar Mala rumah mak dia Syamil. Aku perlukan kau malam ni. Adi pegang lusung batu. Dia pandang Syamil yang masih terkebil-kebil tu. Syamil berkata, aku tak faham lah benda macam ni. Sebenarnya kau nak buat apa Adi? Setahu aku benda ni semua sebab nak menurun nombor ekor je kan? Aku tak tahu, tapi apa pun kita jumpa Tok Mulung malam ni, baru kita tahu. Tok Mulung? Orang tua tu ada dekat sini ke? Kalau aku cakap, mesti kau tak percaya. Orang tua tu sebenarnya ada dua wajah. Satu wajah alim ulama', satu lagi wajah setan. Duit yang aku bagi dekat kau tu pun semua duit dia. Aku pun tak percaya, tapi bila aku tengok, memang aku kena percaya juga. Susah aku nak percayalah. Terpulanglah nak percaya ke tak. Tapi itu apa yang aku tengok. Memang betul pun. Syamil terdiam. Dia macam percaya dengan tak percaya je. Takkanlah orang tua beragama macam tu nak tikar nombor ekor. Gila. Malam tu, lepas hantar Mala ke rumah mertuanya, Syamil ambil Adi dekat rumahnya. Walaupun berat hati, antara percaya dengan tak, dia ikut juga. Tak sanggup menolak, risau Hadi kecil hati dengan dia pula. Syamil bertanya, mana Milah? Merajuk balik kampung. Barang baik macam kau pun dia boleh merajuk? Barang baik otak kau. Aku tak cukup baik sebab haprak, tak ada duit. Dia pula bodoh, saja buat hal. Milah buat hal apa? Cari jantan lain. Kalau itu, aku tak hairan lah Adi. Kalau cari jantan, aku tak kisah. Bila-bila masa aku boleh ceraikan dia. Tapi ni mengandung anak aku. Aku dah kata aku kahwin dengan dia sebab nak seronok, bukan sebab nak anak. Mengandung? Untunglah kau. Untung memanglah untung. Yang nak menanggungnya aku, bukan kau. Anak aku dengan Salimah tu pun aku tak terjaga. Hanani tu memang comel. Macam rupa kau Adi. Mana Salimah bawa anak kau tu agaknya? Adalah tu, ikut Adin agaknya. Kata Tok Mulung macam tu lah. Dia ikut Adin ke Kuala Lumpur. Biarlah dia nak berjalan, aku tak kisah. Ikut Adin tak apalah Adi. Jangan Salimah buat kerja lain sudah. Apa maksud kau? Jangan nak samakan Salimah dengan Milah. Beza macam langit dengan bumi. Salimah bukan manusia macam tu. Bukan macam Milah yang tak kira bangsa, main terjah je. Tahu pula kau bezakan Salimah dengan Milah. Tapi kenapa Milah tu juga yang kau usung ke sana kemari, walaupun kau tahu tak ada faedahnya bersama dengan Milah tu? Entahlah. Aku tak tahulah kenapa Milah tu pada aku serba-serbi bagus. Baru ni je aku rasa memang serba-serbi tak berguna. Jomlah, Kang lambat pula. Mereka berdua terus gerak. Dalam kepekatan malam, mereka berdua menyusuri jalan raya yang kecil dan lengang tu. Hutan di kiri kanan mereka kelihatan gelap. Motosikal Hadi terus meluncur membelah malam. Sebaik saja sampai di ujung kampung, Hadi berhenti di antara jalan tar dan lorong kecil tanah merah dekat tepi hutan. Matanya melilau, memandang ke kiri ke kanan. Syamil bertanya, apa yang kau cari dalam gelap ni? Kena masuk ikut lorong ni. Aku lupa dah jalan nak pergi kebun Tok Mulung tu. Kau ni nama je anak buah Tok Mulung. Sabarlah, aku cuba ingat ni. Tiba-tiba mereka dengar suara orang berdehem. Syamil berbisik dekat telinga Adi. Suara siapa tu? Syamil mula rapat dekat Adi.
Hadi jadi tak tentu arah. Dia ketakutan. Tengah malam macam ni, dalam hutan, siapa yang tak takut? Sekali lagi mereka berdua dengar orang berdehem. Hadi bertanya, "Siapa?" "Aku. Tok Mulung ke? Ikut denai ni sampai denai ni habis." Pelik, sebaik saja suara tu habis bagi arahan, angin tiba-tiba bertiup agak kencang. Pokok-pokok bergoncang kuat. Hadi dan Syamil saling berpandangan. Dalam gelap, walaupun mereka tak dapat melihat apa-apa, mereka berdua cepat-cepat naik motor dan menghala ke arah denai tanah merah tersebut. Terkial-kial Hadi kawal motosikalnya. Jalan denai tu tak berapa elok untuk mereka lalui. Terpaksa dia memperlahankan motosikalnya. Risau terjatuh pula. Mereka akhirnya sampai di hujung denai tersebut. Hadi matikan enjin motosikalnya. Keadaan jadi gelap gelita. Syamil bertanya, "Hadi, mana lampu slow? Sabarlah, aku tengah cari ni." "Okey, dah jumpa." Hadi segera nyalakan lampu suluhnya. Dia suluh ke sana ke sini. Kelihatan ada lorong menuju jauh ke dalam hutan sana. Hadi terfikir sendiri, betul ke kebun Tok Mulung dekat sini? Nampak lain macam je. Mustahil kelebu orang tua tu semak macam ni. Tiba-tiba Syamil tepuk bahu Hadi. Terkejut Hadi dibuatnya. Hadi tanya, "Apa?" "Aku nampak cahaya api dekat ujung sana." "Mana? Aku tak nampak pun." Tu, cuba kau tengok tu betul-betul." "Aku nampak. Tok Mulung tunggu dah. Cahaya tu macam jauh je aku tengok." Malam macam ni memanglah nampak jauhnya. Hadi teruja. Beg galas berisi lesung batu tu dipeluk erat macam bawa duit berjuta. Semakin jauh mereka berjalan menuju ke arah cahaya tersebut, cahaya tu semakin menjauh. Syamil dah tak sedap hati. Mereka terpaksa berjalan jauh ke tengah hutan. Hadi kata mereka akan jumpa Tok Mulung dekat dusun orang tua tu. Tapi kenapa dusun ni macam hutan? Dah 10 minit mereka berjalan, cahaya tu masih kelihatan jauh. Syamil bertanya, "Hadi, betul ke ni?" "Betul lah, ikut je, jangan banyak soal." Lebih kurang 20 minit mereka berjalan, baru mereka dapat melihat jelas cahaya tersebut datangnya daripada unggun api yang dah tinggal bara. Seorang lelaki berjubah hitam berkelubung duduk menghadap unggun api tersebut. Lelaki itu bersuara, "Bakar jamung tu." Suara garau sama seperti suara berdehem ketika mereka berhenti di hujung jalan tar. Syamil mula ketakutan. Hadi ambil jamu yang masih belum dibakar, lalu dihulurkan ke arah unggun api yang tinggal bara tu. Suasana jadi terang benderang. Baru Syamil dan Hadi dapat melihat kawasan tersebut seperti gelanggang silat, dikelilingi hutan dan di tengah-tengahnya lapang dengan tanah berpasir. Lelaki tu bersuara lagi, "Duduk. Ni barang yang Tok minta." Tak banyak soal, lesung batu tu dia ambilnya. Lalu dia bacakan jampi serapah. Terkumat kamit mulutnya memuja benda berwarna putih di tangannya. Kemudian dibakar benda tu sampai jadi abu. Lepas tu abu tersebut diambil lalu digosokkan atas lesung batu tersebut. Sambil mulutnya terkumat kamit membaca sesuatu. Syamil dan Hadi perhati je lelaki tu. Dalam hati Syamil, dia bertanya-tanya, betul ke lelaki ni Tok Mulung? Setahu aku Tok Mulung bukan macam ni. Tiba-tiba Tok Mulung bersuara, "Hati tak boleh berbolak-balik. Kerja ni kena sempurna perbuatan dan niatnya. Esok ada pembelian. Aku nak kau beli RM100. Hadi hanya mengangguk. Syamil terdiam, tak berkata apa-apa. Tiba-tiba dia jadi buntu. Apa yang dimaksudkan dengan pembelian tu? Apa yang Tok Mulung suruh beli? Nak tahu? Tunggu sambungannya di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosa.